manfaat di atas apa yang disampaikan nanti. Jadi selama kita bagi perhatian di atas apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi untuk tujuan itu dengan segala hormatnya pihak majlis menjemput Ustaz untuk memulakan kuliah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang dengan limpah kurnianya sama-sama dapat dipertemukan pada malam ini untuk kuliah maghrib kita. InsyaAllah pada malam ini kita membincangkan berkaitan dengan fiqhul aulawiyat, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan fiqh al-aulawiyat. Di antara para ulama besar terdahulu yang memberikan perhatian sewajarnya terhadap fiqhul aulawiyat, yakni fiqh keutamaan, sehingga beliau mengecam sikap masyarakat muslim pada zaman itu adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kritikan dan tanggapan beliau tersebut dibentangkan dan dirakamkan di dalam karyanya yang termasyhur Ihya Ulumuddin dan Al-Arba'in fi Usuluddin. Salah satu sikap tercela yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ialah sikap al-ghurur, iaitu terpedaya oleh bisikan nafsu di dalam jiwa, dan ianya merupakan salah satu penyakit kronik yang tergolong sangat berbahaya. Beliau menyebutkan di antara golongan manusia yang terjebak ke dalam perangkap penyakit itu ialah: pertama, di kalangan para alim ulama; yang kedua, ahli ibadah; yang ketiga, di kalangan kaum sufi; yang keempat, orang-orang kaya; dan yang kelima, iaitu orang awam. Beliau juga menjelaskan bagaimana penyakit tersebut boleh menyerang mereka tanpa disedari, sehingga mereka sangat berbangga dengan amal perbuatan yang dilakukannya. Jadi perkara ini dibahaskan oleh Imam Ghazali, adanya satu penyakit dinamakan penyakit ghurur, iaitu ditipu ataupun terpedaya dengan hawa nafsu. Dia buat amal, dia rasa betul, tetapi sebenarnya daripada sudut syariat itu dia tidak betul. Sebab tidak betul, tidak mengikut keutamaan. Bukan benda tu benda salah, berdosa tak, tapi oleh kerana tidak ikut keutamaan, jadi kalau dapat pahala pun sikit. Bahkan kadang-kadang amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan-golongan yang terpedaya dengan bisikan nafsu ini bukan setakat orang-orang biasa, termasuk juga iaitu di kalangan para alim ulama. Kita kadang-kadang bila ada orang kritik ulama, kita tak boleh terima tu sekalian. Padahal kritikan pada ulama itu perkara biasa. Sebab apa? Sebab ulama pun ada buat salah dan silap tu sekalian. Dia tidak maksum seperti Nabi. Nabi lain. Nabi dia maksum tu sekalian. Walau bagaimanapun Nabi pernah dikritik tu sekalian. Dan kritikan itu bukan kritikan untuk nak menghinakan, sebaliknya kritikan-kritikan yang membina orang itu dan juga masyarakat. Jadi kita jangan nak dia ulama dia mesti betul. Tak tu sekalian. Ada orang yang salah kan, tetapi kesalahan-kesalahan itu bukanlah kesalahan yang membawa pada dosa besar, gitu ya. Tapi kritik-mengkritik itu biasa. Lebih-lebih lagi kalau dalam kemasyarakatan, apatah lagi kalau dalam bidang siasah, iaitu politik. Biasa kritik-mengkritik. Jangan kita tak boleh dikritik. Kalau kita sedia kritik orang, kita kena sedia dikritik, gitu sekalian. Kalau kita tak mau dikritik orang, jangan kritik. Kalau tak mau dikata orang, jangan mengata orang. Ini dia mengata orang boleh tahan, dia kena kata marah. Dia mana boleh. Itu biasa kritik-mengkritik, mesti niatnya kerana Allah, ikhlas untuk memperbaiki diri kita, masyarakat kita, itu tak apa. Jangan kritik untuk kita nak menghinakan orang, mencela, menjatuhkan orang, itu tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Siapa lagi yang terjebak dalam penyakit ghurur, iaitu ahli ibadah. Mana orang yang paling banyak ibadah, kadang-kadang banyak ibadahnya tetapi ilmunya tak ada. Itu dinamakan abid. Abid ini orang yang banyak ibadah, tapi setengah mereka ibadahnya hanya ikut-ikut. Ada ikut orang, tengok orang tu buat, dia bagus ni, dia pun buat. Tapi dia tak tahu asal-usul amalan tersebut, apa dia punya kriteria dia nak buat, apa semua. Jadi akhirnya ibadahnya banyak, tapi ilmunya tak ada. Bila ibadah banyak, ilmu tak ada, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kan dalam matan Zubat tersebut, وَمَنْ بِغَيْرِ ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang tak ada punya ilmu, dia beramal, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab beramal tadi ikut hawa nafsu. Siapa lagi orang terjebak dengan penyakit ghurur? Orang-orang kaya. Dia ada harta tentu sekalian banyak, tetapi hartanya tidak disumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menganggap harta itu milik dia. Siapa lagi? Dan golongan orang awam seperti kita, dan tidak ketinggalan juga kaum sufi. Orang-orang sufi yang terlibat dengan tasawuf tentu sekalian. Kadang-kadang mereka juga tertipu, terpedaya dengan hawa nafsu.
Seperti kadang-kadang dia berpegang dengan satu-satu amalan, tetapi amalan itu tidak menjadi keutamaan ketika itu. Contoh orang-orang yang kita zikir kan, kadang-kadang kita zikir ada tamu datang rumah kita tu sekalian, kita abaikan tamu, sedangkan menyambut tamu lebih wajib daripada berzikir, sebab berzikir nanti boleh lagi. Tapi kadang-kadang amalan ahli sufi, dia dah pegang waktu tu, contohnya lepasan, dia mesti nak habiskan sekian ratus, 100, 200, 300 zikir, dia tiba-tiba ada orang datang, dia tak layan tu sekalian. Sebab kononnya nak menghabiskan amalan dia tadi. Baik, berikut ini kita akan mengambil dua contoh sahaja daripada contoh-contoh yang dibentangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya tersebut untuk menjadi tatapan kita semua. Alangkah bernas dan tajamnya pandangan beliau dalam mengupas masalah ini dan sangat teliti dan menakjubkan, dan sekaligus menandakan bahawa beliau adalah seorang yang benar-benar memahami ajaran Islam dan realiti kehidupan manusia secara serentak, sehingga beliau begitu berhasrat untuk memberikan satu jalan penyelesaian terbaik bagi persoalan yang dihadapi umat Islam. Ini Imam Ghazali, dia banyak memberi kritikan-kritikan untuk membina masyarakat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi cuma kita ni kalau baca kitab Ihya ni tak sempat habis tu sekalian. Kadang-kadang baru 1 jilid, 2 jilid, ustaznya habis. Dah cari ustaz lain, mula balik daripada depan, ya tak habis-habis tu sekalian. Tu sebab itu tak jumpa masalah yang dibincangkan oleh Imam Ghazali. Jadi kita esok kalau macam ni kan, kita belajar kitab separuh, ustaznya meninggal ke apa, ustaz baru sambung je, jangan ulang lagi alamat tak habis-habis sudah. Lepas tu kita pula habis, tak sempat habis baca kitab. Itu sebab banyak kita ketinggalan. Baik, ada dua contoh tu yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ini pun sudah cukup, dia ada banyak. Ini dua ini yang biasa berlaku dalam masyarakat. Apa dia? Contoh kesalahan dalam memahami keutamaan amalan syarak. Pertama, golongan yang terpedaya di kalangan ahli ibadah dan orang yang banyak menunaikan amalan soleh. Katanya sesetengah dari mereka ada yang mengabaikan perkara-perkara fardu, sebaliknya sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah. Ada orang sibuk dengan perkara sunat, yang fardu ditinggalkan, tuan-tuan sekalian. Ada orang kadang-kadang dia tak sembahyang fardu tapi sembahyang tarawih jaga. Ni tengok dah nak puasa lagi dah, tuan sekalian. Ni dah Jamadil Akhir dah ni. Rajab, Syakban, Ramadan. Pejam celik puasa, pejam celik puasa. Lepas tu pejam tak celik-celik dah tu sekalian. Cepat ya, rasa macam baru raya gitu tu sekalian. Dah puasa balik. Masa tu berlalu pantas tu sekalian. Tu tanda-tanda hari umur dunia ni dah tua sangat dah tu sekalian. Cepat sangat ya. Sebaliknya sibuk dengan perkara-perkara sunat, bahkan terkadang sangat teliti dalam keutamaan-keutamaan amalan sunat. Yang sunat teliti betul tuan-tuan sekalian. Kalau tertinggal solat duha satu hari, rasa macam tak sempurna hidup tuan-tuan sekalian. Tak baca kunut sembahyang subuh, rasa macam tak sempurna solat tuan-tuan sekalian. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, orang tuanya sakit, diabaikan. Jiran tetangga sebelah rumah dalam keadaan kesusahan, tidak bantu. Sedangkan itu lebih wajib daripada perkara-perkara yang sunat itu tadi. Sehingga akhirnya mengakibatkan permusuhan dan membuang-buang masa dan tenaga. Golongan seperti ini laksana seorang yang was-was dalam perkara mengambil air wuduk, sehingga hal itu dilakukannya sangat berhati-hati. Pernah tengok orang was-was tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang dah basah kuyuk dah, ambil lagi pelan betul tuan-tuan sekalian ya? Sebab takut kalau tidak basah. Padahal dah kuyuk dah. Itu orang-orang yang was-was. Jadi kadang-kadang kita macam tu juga. Benda yang sunat ni teliti sangat tuan-tuan sekalian, tapi benda yang kewajipan-kewajipan kadang-kadang kita abaikan. Dia tidak menerima untuk memakai air yang dikatakan suci mengikut pandangan hukum syarak, kerana mungkin sahaja ianya sudah tercemar dengan najis. Walau kemungkinan tersebut sangat jauh berlaku, namun dalam perkara makanan dia melemparkan jauh suatu kemungkinan yang dekat, iaitu kemungkinan haramnya. Boleh jadi dia memakan benda yang diharamkan. Jadi kadang-kadang teliti. Bekas pun tengok dulu tuan-tuan sekalian. Kadang sibuk tanya, ni bekas ni kat depan rumah tu boleh jadi ada anjing jilat ke apa, takut kalau air bercampur dengan jilatan anjing, tak jadi ambil tuan-tuan sekalian. Jaga betul tentang nak ambil wuduk. Tetapi bila dia nak makan, dia sapu semua sekali tu sekalian. Rasuah boleh tibai, riba boleh makan. Saya ada dengar tuan-tuan sekalian, saya tak tahu orang ni, dia kata mencuri itu dosanya lebih besar daripada riba dan juga rasuah. Sebab dia kata orang mencuri hukum potong tangan. Rasuah mana ada masuk dalam hukum hudud, kata dia. Tuan-tuan sekalian, benda tak masuk dalam hukum hudud bukan berarti dia dosa kecil, tuan-tuan sekalian. Sebab dalam bab riba saja Nabi sebut
orang mengambil 1 dirham harta riba, itu dosanya 36 kali lebih besar daripada berzina. Maknanya berzina sekali itu sudah dosanya dah besar lah. Tapi orang makan harta riba 1 dirham, bukan 1 dinar. Dinar ni lagi mahal, dirham kecil lagi tuan-tuan sekalian. 1 dirham saja uang riba, itu dosanya 36 kali daripada dosa berzina tuan-tuan sekalian. Rasuah sama. Ni ada kadang setengah tempat ustaz sebut rasuah pun marah tuan-tuan sekalian. Boleh jangan sebut rasuah. Ustaz, jangan sebut rasuah, tak ada kena-mengena dengan kita. Biar lah dia pergi jawab depan Tuhan, kata dia buat rasuah, dia jawab sendiri. Siapa kata rasuah tak ada kena-mengena dengan kita tuan-tuan sekalian? Jangan main-main. Ni contoh bangunan ni tuan-tuan sekalian. Nak buat tiang, nak buat ni gelega atas ni, dia kena ada ilmu dia tuan-tuan sekalian. Ni macam ni nak buat tiang. Agak-agak tiang ni Y12 ke Y16 tuan-tuan sekalian. Itu kena tahu. Kalau sepatutnya Y16 dibantainya Y12, esok bergegor jatuh, siapa mati? Orang yang terima rasuah tak mati pun, kita tuan-tuan sekalian kena. Mana boleh kata tak kena mengena dengan kita? Lepas tu nak tengok pula, okey, Y12 pula dibantainya. Berapa batang pula tuan-tuan sekalian kalau tiang macam ni? 6 batang ke, 8 batang ke? Kalau tak cukup, apa jadi tuan-tuan sekalian? Ni, gelega atas ni. Atas tu berat, tapi kalau gelega atas ni tak kuat tuan-tuan sekalian, kecil daripada yang sepatutnya, dia akan runtuh. Tu yang runtuh stadium di Kuala Berang tu tuan-tuan sekalian. Di Kuala Berang ke mana? Di Sagong Badak tu, di Terengganu. Runtuh pasal tu. Jambatan tuan-tuan sekalian yang di Putrajaya tu macam mana boleh runtuh? Mesti tak cukup spek dia. Jalan raya patut 6 inci, dibantainya 2,5 inci tuan-tuan sekalian. Baru lori 1 tan dah berlubang tuan-tuan sekalian. Tu jangan kata rasuah ni tak kena mengena dengan orang lain tuan-tuan sekalian. Rasuah ni tuan-tuan sekalian, dia punya dosa lebih besar daripada mencuri. Sebab mencuri, potong tangan, selesai, masuk syurga dah tuan-tuan sekalian. Tapi orang rasuah tuan-tuan sekalian, selagi dia tidak taubat nasuha, Allah Ta'ala tak terima tuan-tuan sekalian. Sebab tu ancaman dia laknat. Lu'ena rashi wal murtashi, dilaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Dilaknat tuan-tuan sekalian. Bukan dimarah je, dilaknat. Kemudian jaminannya apa? Neraka. Apa itu Rasulullah? Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah, dua-dua masuk neraka. Orang mencuri tak ada jaminan masuk neraka lagi tuan-tuan sekalian. Sebab kalau dia dah potong tangan, dia selesai. Siapa kata pula macam tu? Sebab tu kita kena faham tuan sekalian. Benda-benda seperti ini, bahawa ada benda yang berkaitan dengan masyarakat itu dosanya lebih besar daripada apa yang ada dalam hudud. Bahkan tuan sekalian, Dr. Yusuf Qardawi di awal kitab ni dia menyebut apa? Antara dosa besar dalam masyarakat hari ini ialah dalam bidang politik tuan sekalian. Sebab apa? Kalau orang berzina kata dia, yang salah orang berzina tu berdua je. Tetapi bila berlaku dalam masalah politik, dia membabitkan orang ramai. Tengok, kena GST. Kan semua kena tuan sekalian? Fakir miskin pun kena GST. Kau orang politik je kena GST. Tengok, kena pada orang ramai. Dia macam tu. Sebab kuasa politik tu sekalian akan menentukan dasar satu-satu negara tu sekalian. Macam kita hari ni kan. Minta maaf, saya cerita sikit sekalian ni pasal ada lagi orang yang pergi ceramah sana sini, dia duk cakap siapa tak sokong RUU 355 gugur akidah. Mana boleh gugur akidah tu sekalian? Tuan tengok hari ni pun RUU 355 ni sekalian dijadikan bahan politik untuk pecah belahkan masyarakat. Tengok ni, tak ada bentang pun. Sampai hari ni aku tunggu tak bentang tuan sekalian. Saya dah cakap dia tak akan bentang tuan sekalian. Sebab kalau dia bagi pembentangan, sebelah sana tu akan pecah. Non-Muslim sebelah sana pun akan marah. Jadi itu tujuan dia, tidak dibentang. Dan ada perkara tuan sekalian dalam RUU 355 ke dalam yang asal pun sekarang ni, bukan jenayah dimasukkan dalam jenayah tuan sekalian. Itu sebab saya tak setuju. Ada benda bukan jenayah termasuk dalam jenayah syariah tuan sekalian dalam negara kita. Cuba agak-agak apa dia tuan sekalian. Saya minum dulu ya, tuan fikir sekejap. Apa dia bukan jenayah tapi termasuk dalam jenayah syariah? Oh sedap yang suka datang sini tu kan. Ada satu benda bukan jenayah tetapi termasuk dalam jenayah dalam negara kita tuan sekalian, jenayah syariah, iaitu mengajar tanpa tauliah. Macam aku ni duduk depan ni tuan sekalian, ni jenayah ni, buat dosa ni, jangan main-main. Kalau ikut undang-undang syariah Islam. Baik, tuan tengok, kalau hakim tu hakim yang jenis tidak prihatin, berlaku macam kes baru ni tuan sekalian di negeri Selangor, yang Muhammad Shah Alam pergi ke satu surau atas jemputan orang ramai untuk menceritakan
apa yang berlaku di Palestin, sebab dia baru balik daripada Palestin ketika itu, kutip dana bagi bantu orang fakir miskin di sana, tuan-tuan sekalian. Jadi cerita pasal Palestin, tiba-tiba datang penguasa Jais tangkap dia, tuan-tuan sekalian. Lalu hakim mahkamah baru ni menjatuhkan hukuman RM2,900 kena bayar. Padahal tuan-tuan sekalian, dia bukan ceramah, bukan mengajar. Dan di negeri Selangor, kes daripada dulu sampai sekarang, mana-mana ustaz yang ditangkap tanpa tauliah, kes tu tak valid, dia akan digugurkan. Tetapi dalam kes yang Muhammad Salam, dia dijatuhkan hukuman juga, tuan sekalian. Kita buat presiden kes banyak, tapi hakim ni hakim junior, budak lagi, tuan sekalian. Dia baru mula belajar jadi hakim. Dia kata apa? Asal bercakap dalam surau masjid mesti kena tauliah. Habis tuan-tuan sembang kena pakai tauliah lah kalau macam tu. Ini jadi masalah tu sekarang, dia tak faham. Jadi hakim tu hakim baru, dia tak faham. Sebab tu sekarang kita tengah appeal lagi, tuan-tuan sekalian, benda ni supaya digugurkan kesalahan tersebut. Cuba bayang kalau nanti, tuan-tuan sekalian, naik 100,000, ustaz kena tangkap, tuan sekalian, kena bayar RM99,999.99. Lepas ni tak ada dah orang datang kuliah sini dah, tuan sekalian. Hakim tu bilang tak boleh bayar, sebat 100 kali. Macam tu, tuan sekalian. Ini benda-benda ni yang perlu diperhalusi. Sebab dalam kanun jenayah syariah di Malaysia, tuan sekalian, dia tidak spesifik satu-satu isu. Kalau macam sivil kan, contohnya mencuri, tu dia ada had maksimum, had minimum, had maksimum. Jadi senang. Dalam kanun jenayah syariah tidak, semua pukal tuan sekalian sama hukuman dia. Kau berzina ke, kau minum arak ke, dia sama. Sedangkan dalam bab hudud sendiri, tuan sekalian, mana-mana kesalahan yang bukan hudud, dia hanya boleh disebat tidak lebih daripada 10 kali, tuan sekalian. Maksimum tidak boleh lebih daripada 10 kali. Tapi kalau dah umum gitu 100 kali, semua boleh sebat 100 kali, tuan sekalian. Minum arak, tuan sekalian, dalam hudud dia tidak boleh disebat lebih daripada 80 kali. Minimum 40, maksimum 80, tuan sekalian. Dia mesti ada guideline macam tu. Sekarang ni tidak ada guideline, tuan sekalian. Sebab tu nak bagi faham ahli parlimen yang nak bersidang tu, tuan sekalian. Bagi dia tu pun tak faham. Bagi faham dulu kat dia. Dan satu lagi, tuan sekalian, dalam parlimen nak buat undang-undang ni, kalau private bill ni persendirian baca, kita baca dia takkan jadi undang-undang, tuan sekalian. Dia mesti menteri yang baca. Menteri baca baru dia jadi bacaan pertama, kemudian lulus bawa pergi Dewan Negara, bawa balik lagi ke Dewan Parlimen, bacaan kali kedua, bawa lagi ke Dewan Negara. Oleh kerana isu ni berkaitan syariah, dia mesti dibawa kepada majlis mesyuarat majlis raja-raja. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak maklum pada tuan-tuan bahawa ini dia tidak akan berlaku ya. Misal kemarin sahabat saya kuliah di Putrajaya, tuan-tuan sekalian, atau Surau, memang situ tu semua ketua-ketua pengarah, tuan-tuan sekalian. Salah seorang tu memang yang berkaitan undang-undang. Dia memang sebut ini tak akan berlaku. Sebab apa? Sebab sebelum cadangan private bill ni, kami dah buat dah, kata dia, satu paper dan hantar kepada menteri untuk mesyuarat kabinet. Dan ketika mana diusul oleh Jamil Khair, beliau kena hentam terus oleh Nazri Padang Rengas, tuan-tuan sekalian. Memang dia tak mau buat benda ni. Jadi kalau itulah keadaannya, tuan-tuan sekalian, lebih baik kita fokus tentang benda-benda lain tentang masyarakat daripada isu RUU 355 ni yang kita pun tak tahu boleh dibawa ke tidak, tuan-tuan sekalian. Dan terbukti sampai hari ni tak boleh bawa, tuan-tuan sekalian. Ini pun tengok, sampai hari ni kata hari tu yang ke-7 lah berapa, sampai hari ni tak ada. Jadi untuk itu, tuan-tuan sekalian, kita lupakan RUU selepas ni. Tak payahlah tuan-tuan nak kafirkan orang, nak munafikkan orang. Sebab benda ni tak boleh pergi mana dah. Boleh ya? Ni saya, cadangan saya begitulah. Pasal saya tengok kat Masjid Surau masih ada lagi gitu. Akhirnya kat kampung orang bergaduh, tuan-tuan sekalian. Tak usah gaduh-gaduh. RUU 355 jalan pun boleh, tak jalan pun boleh, tuan-tuan sekalian. Sebab keadaan banyak. Mahkamah pun, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tanya di mahkamah di Kelantan, pakar hudud di Kelantan ada berapa orang, tuan-tuan sekalian? Sedangkan mahkamah sivil, tuan-tuan sekalian, satu mahkamah daerah saja, berapa orang hakim, itu pun banyak kes tak selesai, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi dalam sebuah negeri, pakar hudud cuma ada seorang, tuan-tuan sekalian. Bagaimana nak membicarakan kes seperti ini? Jadi, memperkasakan mahkamah syariah itu bukan setakat dengan meninggikan dia punya hukum tadi, tetapi profesionalisme, pengurusan mahkamah mesti ditingkatkan. Hakim-hakimnya, peguam-peguam syar'inya, semua sekali, tuan-tuan sekalian. Ini orang bergaduh, bercerai, tuan-tuan sekalian pun sampai kadang bertahun-tahun, tuan-tuan sekalian tak tahu duduknya mana, bercerai ke tak bercerai, berapa talak, betul? Kadang-kadang minta hadonah, tuan-tuan sekalian, berebut suami isteri, siapa yang layak dijaga anak, pun sampai bertahun tak selesai. Nafkah. Jadi banyak lagi sebenarnya perjalanan itu untuk nak memartabatkan syariah. Jadi biarlah pelan-pelan berjalan mengikut rasional, tuan-tuan sekalian. Bukan juga ikut emosi. Ini kadang-kadang kita nak buat sesuatu tu ikut emosi ya. Kita nak macam ni, nak macam ni. Kita tahu benda tu tak boleh, tuan-tuan sekalian. Nak dapatkan 2/3 kat parlimen, tuan-tuan sekalian,
Susah. Sabah Sarawak awal lagi. Kita tidak akan sokong RU 355. Okey? Itu Sabah Sarawak. Yang di sini pun sama. Padang Rengas daripada awal lagi. Tu, soal lagi tu yang daripada Johor tu sekalian. Yang tak tahu lelaki ke perempuan tu sekalian. Macam lelaki, macam perempuan ya. Itu pun daripada awal lagi. Jadi itulah tu sekalian contoh ya. Jadi kita rehatkan dulu isu RU 355 ni daripada diperbincangkan kerana tidak boleh pergi ke mana ya. Tak apa, nanti kalau ada soalan tunggu saya habis dulu ya. Andainya perkara tersebut berlaku sebaliknya, lalu berhati-hati dalam perkara makanan, nescaya sikapnya itu laksana sikap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berwuduk dari bejana bekas milik orang Nasrani pada saat yang sama. Baginda menjauhkan diri dari beberapa perkara halal kerana khawatir terbawa kepada perkara yang haram. Jadi Sayyidina Umar sendiri tuan-tuan sekalian ambil wuduk tidak terlampau teliti sangat, sehingga kadang-kadang bekas non-muslim pun dipakai. Dia tak ada ni bekas non-muslim nanti ada kena jilat anjing, tidak. Asal benda tu boleh diguna dan dia tidak pernah nampak anjing jilat baldi tu contohnya. Jadi dia tidak perlu nak terlampau teliti. Tetapi dalam masa yang sama bab makanan beliau cukup berhati-hati, kadang walaupun halal tetapi dia ragu-ragu, dia akan tinggalkan tu sekalian. Sebab tu dalam Quran pun kalau kita nak makan ni apa? Halalan thayyibah. Yang halal dan baik-baik. Macam tu. Macam ni halal baik ni tu sekalian. Ni dia ada vitamin C. Pasal banyak limau lah. Itu boleh minum. Tapi kalau air itu bagus halal tapi tidak memberi kesihatan pada tubuh badan. Contoh apa? Coca-Cola tu sekalian. Dia halal. Tapi dia menjejaskan kesihatan. Jadi tinggalkan, jangan diminum tu sekalian. Kawan kecil manis dia tahulah tu sekalian penangan Coca-Cola ni. Ada satu sahabat tu sekalian, dia badan gemuk tau. Dia kalau pergi mana-mana dia bawa beg kecil tu. Dalam dia apa? Insulin, jarum, Coca-Cola. Dengan apa ni untuk cek darah tu. Dia bawa, tu saya betul, ni bukan cobaan, ni betul-betul kejadian. Dia bawa. Jadi kalau dia rasa dah macam berpeluh, lain macam sikit, dia akan berhenti, dia akan cek darah dia tu sekalian. Kalau dia cek tengok rendah sangat. Apa dia buat? Dia minum Coca-Cola tu sekalian. Kalau dia tinggi sangat, dia cucuk insulin. Tu dia jadi doktor pakar sendiri. Satu golongan lain sangat berhasrat untuk melakukan amal-amal sunnah sementara tidak memberikan perhatian kepada perintah-perintah fardu. Misalnya salah seorang dari mereka nampak sangat bangga dan berbahagia kerana dapat menunaikan solat duha, tahajud dan seumpamanya daripada ibadah sunnah. Walhal dia tidak merasa ikhlazatan dan khusyuk dalam melakukan solat fardu dan tidak berusaha untuk mendirikannya di awal waktu kerana lupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perbuatan pun yang lebih baik dilakukan oleh mereka yang bertakarrub, yakni mendekatkan diri pada Allah selain daripada menunaikan perintah-perintah fardu. Mana nak dekatkan diri dengan Allah, yang pertama mesti selesaikan perkara-perkara fardu dulu. Tetapi ada sebahagian kita tuan-tuan sekalian dapat jaga qiyamul lail alhamdulillah, puasa Isnin dan Khamis alhamdulillah, tapi solat fardu diabaikan. Solat juga bukan tak solat tuan-tuan sekalian, tapi ujung-ujung kadang-kadang macam jamak dah tuan-tuan sekalian. Zuhur pukul 3.40, terus sembahyang asar 4.45 tu sekalian. Maknanya dia tidak solat di awal waktu yang afdal. Sepatutnya solat berjemaah, dia tak mau solat berjemaah, solat sendirian tu sekalian. Ada orang pula kalau di depan sini Dr. Yusof Qardawi juga membincangkan macam mana kat negara Arab ni tu sekalian, kadang ada orang dia terlampau jaga yang sunat, yang wajibnya dia tak jaga. Contoh apa tu sekalian? Malam qiyamul lail jaga tiap-tiap malam, masuk pejabat dia tidur tu sekalian atas alasan mengantuk. Sedangkan yang malam tu qiyamul lail sunat, yang di pejabat tu buat kerja pejabat hukumnya wajib sebab dia dibayar gaji tu sekalian. Ada pula di antara mereka yang jaga puasa sunat Isnin Khamis walaupun dalam keadaan cuaca sangat panas. Bila panas sangat sepatutnya tak payah puasa tu sekalian sebab boleh menjejaskan, contohnya gitu kan. Tapi dia jaga puasa sunat tu, tapi bila masuk dalam pejabat lembik itu. Itu yang disebutkan. Dan mengabaikan urutan keutamaan dalam perkara kebaikan merupakan satu perbuatan yang salah. Mana urutan kebaikan ada yang penting, kurang penting, tak penting, tapi kita abaikan. Mana kita buat ikut suka hati kita, mana kita nak buat. Apabila ada dua fardu ain yang mesti dikerjakan oleh seseorang, perintah yang pertama bila tidak dilaksanakan akan luput, sedang yang kedua tidak. Mana kalau ada dua fardu ain, dua-dua nak kena buat, tengok yang mana dulu nak buat, iaitu yang mana ada had luput dia. Macam sembahyang, dia ada waktu luput dia.
Maghrib sampai azan isyak habis. Jadi maknanya dia kena utamakan solat yang fardu maghrib ni tadi dulu. Dalam pada masa yang sama ada fardu ain yang lainnya mesti dilakukan. Atau dua fadilat yang harus dilakukan. Yang pertama terbatas waktu melakukannya dan yang kedua tidak. Dalam keadaan seperti ini apabila orang tersebut, dan yang kedua tidak, dalam keadaan seperti ini apabila orang tersebut tidak menunaikannya mengikut urutan keutamaan, maka ia termasuk ke dalam lembah orang-orang yang terpedaya. Contoh seumpama ini sangat banyak, dan sesungguhnya larangan-larangan maksiat itu sudah jelas, seperti juga perintah untuk berbuat baik. Namun perkara yang masih sering tertutup kabus adalah manakah perintah yang mesti didahulukan dan manakah yang diletakkan pada bilangan kemudian. Seperti mengutamakan amalan fardu ke atas amalan sunat, amalan fardu ain ke atas fardu kifayah, mengutamakan fardu kifayah yang belum dilaksanakan orang ke atas fardu kifayah yang sudah dilaksanakan oleh orang lain. Mana fardu kifayah? Ada fardu kifayah yang dah ramai orang buat, tapi ada fardu kifayah belum ada orang buat. Kita utamakan yang belum ada orang buat, tentu sekalian. Yang fardu kifayah banyak orang buat apa? Meniaga banyak orang buat dah, tentu sekalian. Jadi doktor, sekarang banyak berlambat orang jadi doktor. Yang kurang apa? Engineer buat senjata misalnya, tentu sekalian. Kita kena buat senjata sendiri, kereta kebal sendiri. Kalau tidak, tengok Kelang Kabut dengan Korea Utara, tentu sekalian. Awak lawan dengan dia, awak kapal selam dua, kadang menyelam, kadang timbul. Kadang tak boleh timbul langsung bila dah menyelam. Dia punya 2000 lebih kereta dari kapal selam, tentu sekalian. Nak lawan kereta kebal dia, kereta kebal kita berapa biji? Dia punya ribu-ribu. Padahal rakyat dia sedikit banding kita. Kita 30 juta, Korea Utara baru 27 juta, tentu sekalian. Tapi askar dia lebih ramai daripada kita, tentu sekalian. Tu tengok. Jadi kelengkapan perang misalnya, ini fardu kifayah yang mesti diutamakan. Tapi kita fardu kifayah macam ni kita tak utamakan, tentu sekalian. Yang utamakan nak convert tanah bumi putra kepada non bumi, boleh jual pada Cina, duit banyak dapat. Lepas tu maki Cina, tentu sekalian. Tengok yang di Johor. Yang jual tu Cina kan Melayu, tentu sekalian. Tapi marahnya dengan Cina, Cina jahat, Cina macam-macam Cina. Yang jual tu Melayu, tentu sekalian. Saya sebenarnya tu sekalian bila tengok dia tangkap tu macam berlakon aja sekalian. Pula Exco pula kena tangkap, patut menteri besar, tentu sekalian. Sebab tanah, urusan tanah dia bukannya Exco perumahan. Dia mesti concern daripada MB, tentu sekalian. Di Selangor pun sama, kita nak jual tanah, kita kena ada concern daripada MB. MB concern, tentu sekalian, bukan Exco. Apa Exco pula yang kena tangkap? Patutnya MB kena tangkap, tentu sekalian. Ni aku cakap terus terang ni. Memang mana-mana pun concern tanah MB, bukannya Exco. Exco tu hanya luluhkan proposal bagi sokongan saja. Kalau tak diluluhkan atas tu tak ada. Kawan tu suruh rehat, kata awak cuti ya, kata rupa cuti kat dalam tu sekalian. Tengok budak muda umur 25 tahun. Geng dia tu satu geng sampai ada 14.5 juta ke 41 juta tu sekalian. Kita juta rupiah je ada je tu sekalian. Aduh. Aku umur dah 41 tu sekalian. Juta rupiah je ada. Dia juta ringgit. Kereta banyak tu sekalian. Itu baru Johor je, belum negeri-negeri lain tu sekalian. Jangan main-main. Tapi itulah kita. Salahkan orang Cina je tak habis-habis tu sekalian. Sian orang Cina. Aku kalau jadi orang Cina ni kat Malaysia, malu tak keluar rumah tu sekalian. Habis hari-hari kena maki tu sekalian. Tu Forest City tu sekalian. Cina tu sekalian. Ya Allah, punya ramai tu sekalian. Cina ni sekarang ni tu sekalian, jaringan dia cukup besar. Kalau tetap pergi Indonesia, berapa banyak tu sekalian kes berlaku macam kat Malaysia. Dia jual pada Cina, buat projek semua bagi Cina tu sekalian. Sama Afrika. Afrika pun separuh tempat Afrika tu sekarang ni dah milik Cina dah tu sekalian. Sebab Cina dia sekarang ni nak lawan dengan Amerika tu sekalian. Lawan dia Donald Trump. Kawan tu pun dahsyat Donald Trump ni. Donald Trump ni antara orang kira berani lah tu sekalian. Presiden dulu pun tak suka dengan orang Islam juga, tapi tak adalah sampai sekat orang masuk. Kita tak benar orang Muslim masuk ke Amerika. Mana ada tu sekalian negara lain buat macam tu? Tak ada. Donald Trump je berani. Baguslah Donald Trump ni berani. Demikianlah seperti mengutamakan kepentingan ibu bapa daripada kepentingan bapa. Keutamaan ibu bapa, ibu lebih utama daripada ayah. Sehingga apabila seorang sahabat bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama untuk aku melakukan kebaikan?" Maka katanya, "Ibu kamu." Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian baru bapa. Kemudian barulah saudara mara yang terdekat. Kerana apa tu sekalian? Kerana pengorbanan ibu yang lebih banyak daripada orang lelaki.
Kenapa ibu pertama ibu mengandungkan tuan-tuan sekalian, kita tak ngandung. Kita kerjanya buat dia ngandung tuan-tuan sekalian. Kita tak ada. Tapi ada juga orang lelaki macam mengandung tapi tak mengandung. Kadang-kadang isteri dia tengah mengandung dia bersyarat juga. Bang, Hafsah tak turun-turun perut nak ngawankan kau katanya, nanti berjalan biar sesuai. Lepas tu yang kedua apa? Melahirkan. Melahirkan anak ni kan susah, sakit. Sebab itu kalau dia mati, Rasulullah kata apa? Mati syahid, tuan-tuan sekalian. Orang yang bersalin ni, tuan-tuan sekalian. Pernah tengok bini bersalin, tuan-tuan sekalian? Kalau tak pernah, lepas ni tengok bini bersalin. Dah tak boleh, nikah satu lagi. Tengok, tuan-tuan sekalian. Yang muda-muda kena tengok. Isteri bersalin tu, tuan-tuan sekalian, masuk dalam. Jangan duduk kat luar je, masuk dalam tengok. Sakit, tuan-tuan sekalian, orang perempuan nak bersalin. Baru kita rasa, ya Allah, macam ni lah mak aku dulu lahirkan aku, susah. Tu. Yang ketiga apa, tuan-tuan sekalian? Dah lahirkan, nyusukan pula 2 tahun, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang malam anak bangun nak nyusu, maknya bangun, bapaknya ngorok. Bapaknya dengkur je. Maknya nyusukan anak. Baru tidur kejap. Anak kecil pula dia kan sekejap-kejap nyusu, sekejap-kejap nyusu sekalian. Kadang-kadang setengah jam bangun nyusukan lagi, setengah jam bangun nyusukan lagi. Itu pengorbanan ibu, tuan-tuan sekalian. Gantikan dia punya pampers, gantikan dia punya basuh lampin dia kalau masih pakai lampin yang biasa tu, mandikan, macam-macam, tuan-tuan sekalian. Tanggungjawab mak tadi terhadap anak. Sebab itulah 3 kali mak baru bapak sekalian. Bapak apa dia? Pergi cari duit, bagi makan untuk anak-anak, tuan-tuan sekalian. Serupa itu juga orang yang wangnya tidak cukup untuk biaya pergi haji dan memberi nafkah kepada orang tuanya. Apabila dia mengutamakan pergi haji, maka bermakna ia telah terpedaya. Kerana dalam hal ini yang lebih utama ke atasnya ialah memberikan nafkah dan sara hidup kepada kedua orang tuanya. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori mendahulukan fardu yang sangat penting, iaitu melayan orang tua ke atas perintah fardu yang penting, iaitu menunaikan haji. Kita ada duit ni, cukup dah nak pergi haji. Tapi tuan-tuan sekalian, kebetulan mak bapak kita sakit, maka ketika itu membatalkan pergi haji lebih utama, tuan sekalian. Sebab haji kita boleh tangguh. Tapi kalau kita tak rawat ibu bapa kita, kita tak bagi nafkah, mungkin dia akan lebih mudarat, tuan sekalian. Kecuali kalau kita ni adik-beradik banyak, jadi kita bergilir. Ni bulan ni saya nak pergi haji, abang Long, Angah tolong jagalah, jadi saya pergi. Itu tak apa, tuan sekalian. Ini ada orang dah lah, dia anak tunggal, tuan sekalian. Ditinggalkannya maknya gitu saja. Kadang-kadang cuma diserah pada amah. Panggil mana-mana amah, bibi tolong jaga mak, bagi duit je, tuan sekalian. Ini kurang baik, tuan sekalian. Kalau dulu kita kecil-kecil, mak bapak kita jaga kita kena ingat bila kita dah dewasa, tuan sekalian, mak bapak kita pula tua, kita kena jaga dia, wajib, tuan sekalian. Jangan abaikan mak ayah kita, tuan sekalian. Ini ada orang dia tak suka dengan orang tua, dia hantar ke rumah orang tua-tua. Leceh betul orang tua ni, menyusahkan, berak, kencing, bertabur. Dia tak sedar yang kecil-kecil dulu macam tu dia, tuan sekalian. Tu sepatutnya dia mengingatkan dia. Dulu aku macam ni lah, kecil-kecil menyusahkan mak bapak aku, tapi dia tetap jaga aku. Jadi hari ni aku berazam untuk jaga mak bapak aku sampai mati. Macam tu, tuan sekalian. Tapi kalau kita tak buat, tuan sekalian, tunggu. Tunggu nanti anak kita akan buat pada kita, tuan sekalian. Memang kalau tuan-tuan banyak baca dalam buku-buku berkaitan dengan tarbiyatul aulad, baik yang ditulis oleh Abdullah Nasir Ulwan dan lain-lain, tuan sekalian, apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh anak kita tadi, itulah serupa macam yang kita lakukan pada mak bapak kita masa kita muda-muda dulu, tuan sekalian. Mana kalau kita hari ni anak kita degil macam tu lah kau dulu degil, menyusahkan mak kau, bapak kau, ya. Sebab tu kalau itu berlaku, tuan sekalian, apa perlu kita buat? Banyakkan istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau aku dulu pernah buat gitu kat orang tua aku minta ampun, anak aku jangan buat macam tu kat aku. Kita minta pada Allah Ta'ala. Begitu juga apabila seorang ada temu janji dengan orang lain, walhal ketika itu sudah masuk waktu solat fardu Jumaat. Bila tidak dikerjakan saat itu, maka ia akan keluputan solat Jumaat. Apabila dia mengutamakan temu janji, maka ketika itu bermakna ia telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa, meskipun pada dasarnya menepati janji adalah perbuatan ibadah. Jadi berjanji dengan orang wajib untuk tunaikan. Tetapi janji ni tu sekarang kalau kita tak buat hari ni, atas sebab yang lain, kita boleh tangguhkan di tempat yang lain. Tapi solat Jumaat, kalau kita tak buat waktu tu, minggu depan lah baru solat Jumaat. Boleh kita balik nanti pergi sembahyang Jumaat seorang-seorang, tuan-tuan sekalian? Tak boleh. Jadi mengutamakan solat Jumaat lebih aula, lebih utama daripada kita menyempurnakan janji yang kita lakukan. Dan yang peliknya, kita dah tahu waktu tu waktu Jumaat, yang pergi buat janji apa hal?
buat appointment tengah sembahyang Jumaat tu sila. Kita tahu dah masuk waktu pukul 1.20. Yang kita pergi buat janji pukul 1 apa pasal? Pukul 1 baru nak parking motor, baru nak duduk, baru nak order air, belum sembang lagi kan. Jadi kita pun tahu kalau kita mesyuarat berapa panjang apa semua, jadi kena pastikan bahawa kita mesti mengutamakan benda yang waktunya akan luput. Jadi sembahyang Jumaat tadi dia boleh luput, sedangkan janji boleh ditangguhkan lagi. Dan lagi apabila ada najis yang mengenai pakaiannya, kemudian dengan sebab itu dia mengangkat suara keras terhadap ayah bonda dan keluarganya, najis memang mesti dijauhkan, dan menyakiti kedua orang tua pula mestilah dihindari. Maka menghindari perkara kedua adalah lebih utama daripada menghindari perkara yang pertama. Contoh baju dia kena najis, kemudian dia tengah nak basuh baju, mak dia atau bapak dia panggil, jangan meninggikan suara untuk menyakitkan mak bapak tu. Mesti kita sahut, kita utamakan mak bapak kita, basuh baju nanti tutup selian. Ataupun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mak bapak kita dah tua tutup selian, mungkin dia nyanyuk ke macam mana, dia terberak tutup selian, kena kat baju kita. Jangan kita meninggi suara dengan orang tua kita. Walau macam mana dengan orang tua, tak boleh tinggi suara tutup selian. Kan dalam Quran pun kan, fala takul lahum ufin, jangan sebut oh sekali pun tak boleh. Tapi disuruh apa? Qaulan layyina, suruh bercakap dengan lembut dengan orang tua kita tutup selian. Jadi itu nombor 1. Baju nanti boleh basuh kemudian. Misal-misal manakah perkara yang mesti dihindari dan dilakukan yang saling bertembung adalah cukup banyak. Oleh sebab itu, barang siapa tidak mengambil kira terhadap urutan keutamaan kata perkara-perkara yang tersebut, maka bermakna dirinya telah termasuk ke dalam orang-orang yang terpedaya dengan hawa nafsu. Dan perangkap perdaya ini sangat halus dan rapi, tidak mudah untuk mengetahuinya, kerana orang yang terperangkap juga sedang melakukan salah satu amalan taat, hanya dia melakukannya kurang teliti dan tidak waspada, sehingga jadilah perbuatan taat berubah menjadi maksiat, kerana ia meninggalkan perbuatan taat yang lebih utama dan penting. Jadi bila ada dua benda utama, bila kita tinggalkan yang paling utama, kita buat yang utama, berarti kita telah melakukan maksiat. Kerana apa? Kerana kita melakukan benda yang tidak penting. Bahkan kalau tadi dengan orang tua sampai kita meninggikan suara apa semua, boleh menjadi al-uquq alal walidain, iaitu derhaka terhadap kedua orang tua. Pandangan yang dibentangkan oleh Imam Ghazali tersebut di atas adalah sangat penting, dan ianya mesti dimengerti dan difahami oleh para pejuang dan pendakwah Islam hari ini. Saya sentiasa sedari awal lagi menyeru para pemuda dan pendukung gerakan kebangkitan Islam untuk memberikan perhatian dan penumpuan sewajarnya kepada apa yang saya sebut sebagai maratibul a'mal, fik urutan keutamaan tugas-tugas. Walhal pada ketika itu saya belum lagi membaca tulisan imam yang besar ini yang disajikan dengan begitu mendalam dan terperinci. Maknanya kata Dr. Yusuf Qardawi, dia belum baca kitab ni pun dia sudah terfikir bagaimana untuk memberikan pandangan-pandangan agar orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala sebagai pendakwah hendaklah melakukan keutamaan-keutamaan tadi supaya dakwah itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jangan sampai kita melakukan kesilapan. Ini kadang-kadang kita kat Malaysia tuan-tuan sekalian pun, saya ada ni satu orang tua ni, dia jahat lah tuan-tuan sekalian. Dia jahat. Dia murid saya tapi dia kafirkan saya. Patut aku kafirkan dia sebab aku lagi pandai daripada dia kan. Dia pula kata aku kafir. Saya tanya dia, kenapa kau kata aku kafir? Sebab ustaz kawan dengan orang kafir? Takkan kawan dengan orang kafir tak boleh. Saya pelik tuan-tuan sekalian, dia ni melampau. Di Subang tu dia panggil kawan-kawan kita ni tuan-tuan sekalian yang tak sama pandangan dengan dia, panggil Dajjal dengan dia. Kau Dajjal kata dia. Mana-mana keluar, jangan sembahyang kat masjid saya kata dia. Oi, dahsyat tuan-tuan. Sampai dia halau orang. Saya kata, macam mana awak ni? Tuhan suruh panggil orang datang ke masjid, awak pergi halau orang keluar daripada masjid. Saya bimbang, saya kata kau ni dah tersilap dah, esok kau yang masuk neraka, bukan orang lain. Dia habis kafir kan. Tu kafir laknatullah. Tuan-tuan sekalian, orang kafir selagi dia belum mati dalam keadaan kufur, kita tidak boleh kata dia laknatullah tuan-tuan sekalian. Sebab boleh jadi satu masa dia nak mati, dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan yang kita ni boleh jamin ke kita mati dalam iman? Belum tentu lagi, tapi kita usaha tuan-tuan sekalian. Orang kafir kita tak boleh kata laknatullah. Walau macam mana pun penentangannya terhadap Islam tuan-tuan sekalian, itu tanggungjawab kita untuk membetulkan dia. Sebab tu tuan-tuan lihat, ketika mana berlaku Fathu Makkah, Nabi SAW menyeru pada orang-orang yang berada di Makkah, selamatlah orang yang berlindung di Masjidil Haram, selamatlah orang yang berlindung di rumah Abu Sufyan, selamatlah orang yang berlindung di rumah mereka sendiri, dan selamatlah orang yang berlindung di rumah Ummu Hani, melainkan 6 orang. 6 orang ni kamu dapat tangkap dia bunuh. Salah seorang yang Nabi cukup aim, siapa dia tuan-tuan sekalian? Wahsy, iaitu orang yang menombak Sayyidina Hamzah. Memang
start daripada hari Sayyidina Hamzah ditombak mati tuan-tuan sekalian. Nabi sangat sedih. Dan Nabi selalu begitu kawan-kawan sampai dapat tangkap Wahsy bawa jumpa Nabi. Tak tahu nak buat apa, nak bunuh ke apa, wallahualam. Tapi hari Fathu Makkah, Wahsy masuk Islam, jumpa Nabi tuan-tuan sekalian. Nabi langsung tak ungkit pun. Nabi tak ungkit pun, kau dulu bunuh pakcik aku ya. Jangan main-main. Biar kau pergi berambus, aku menyampah tengok muka kau. Tak ada tuan-tuan sekalian. Nabi maafkan dia tuan-tuan sekalian. Sama juga Datin Sri Hendon tuan-tuan sekalian. Pernah dengar Datin Sri Hendon? Itu isteri pada Datuk Seri Abu Sufyan. Pun sama juga, degil tuan-tuan sekalian. Tentera Nabi masuk begitu ramai, dia boleh cakap dengan Abu Sufyan, bang kita lawan, kata dia. Dulu pun kita lawan Muhammad Tapi Abu Sufyan menyedari kesilapan dia tuan-tuan sekalian, sebab menyerang satu kabilah yang ada perjanjian dengan orang Madinah tuan-tuan sekalian. Sedangkan gencatan 10 tahun dalam perjanjian Hudaibiyah melarang mengangkat senjata terhadap orang yang ada perjanjian, sama ada dengan orang Mekah ataupun orang Madinah. Jadi bila dia langgar, ini salah kita, kalau kita lawan kita akan binasa. Sebab itulah Abu Sufyan tak berani tuan-tuan sekalian. Jadi Hindun ni dia masuk Islam. Bila dalam satu majlis, dipanggil majlis bai'ah. Dia minta nak buat bai'ah tak setia dengan Rasulullah sebagaimana orang lelaki buat tak setia. Ramailah ni orang perempuan. Maka Nabi kata bai'ah kita yang pertama, kita hendaklah menyembah Allah Ta'ala dan jangan mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Semua setuju. Kedua, jangan membunuh anak-anak kecil. Sebab orang-orang Arab, dia bunuh anak kecil tentu sekalian, bunuh anak perempuan kerana takut buat malu, bunuh anak lelaki sebab bimbang mereka nanti akan fakir, tak boleh memberi makan pada anak-anak. Maka tentu sekalian, ada satu perempuan berkelubung ni, dia cakap, dia kata, wahai Muhammad, engkaulah yang membunuh anak-anak kami. Ketika mana kami membesarkan mereka, tapi kamu bunuh mereka dalam perang Badar. Nabi dengar, siapa agak perempuan ya. Terus Nabi kata, jangan mencuri. Lalu orang ni cakap, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku cilok duit Abu Sufyan, okey tak? Kata dia. Oh, Datin Sri Hindun rupanya. Lalu Nabi tanya, pasal apa kau cilok duit dekat poket Abu Sufyan? Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan tu kaya. Memang kaya, Perdana Menteri tu sekalian, merangkap Menteri Matret di Mekah tu. Dia kan ketua kafilah pergi ke Syam untuk berdagang. Jadi tu sekalian, kata dia, boleh tak aku ambil duit daripada poket Abu Sufyan tanpa kebenarannya? Lalu Nabi tanya, pasal apa kamu ambil? Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan tu kaya, tetapi nafkah untuk kami sering tidak cukup. Tengok, kayanya orang jahiliyah kafir tu betul-betul sekalian, dia tak ambil orang punya tau tuan-tuan sekalian. Isteri dia pun tak cukup, ini ambil orang bagi kat isteri dia punya tuan-tuan sekalian. Lepas tu alasannya menabung dia kecil. Tak tahulah siapa kan. Yang kita-kita ni lagi lah dibodoh aja tuan-tuan sekalian. Baru ni pasal minyak, tengok dia cakap apa tuan-tuan sekalian. Orang Malaysia ni apalah, dia kata minyak naik 10%, 20% bising kata dia. Arab Saudi naik 50% tak bising pun. Saya pun apa hal tu dia cakap, kita aku kira-kira tu sekalian. Memanglah patut kita naik 10%, 20% daripada harga RM2 10%, RM2 20%. Jadi berapa? RM2 30%, RM2 40%. Saudi naik 50% daripada 45 sen. Lah 45 sen naik 50% baru 70, lebih kurang 70 sen lah. 70 sen nak gaduh apa tu sekalian? Dia agaknya itulah kesian kita ni tu sekalian. Dibodoh ke hari-hari tu sekalian. Tapi itulah. Itu pun sokong lagi ya. Nanti ini ada peluang ni tuan-tuan sekalian. Jangan lepaskan peluang, tak lama lagi. Ini kalau ibarat orang bersalin, tanda-tanda dah keluar dah. Air ketuban pun dah keluar dah ya. Ya, dah keluar dah tuan-tuan sekalian. Semua taklimat-taklimat petugas SPR dah selesai. Bulan 3 selesai. Ujung bulan 4 selesai. Dah keluar surat pula. Semua kaki tangan awam tak boleh cuti mulai 1 Mei. Tu makna dah mula sakit-sakit tu nak bersalin dah tu. Tu dah dekat dah tu. Pandai-pandai lah tu nanti. Jangan pula waktu tu nak pergi umrah lah bagaimana. Tuan-tuan sekalian, kalau berlaku PRU, tuan-tuan patut pergi umrah, tuan-tuan kena batalkan umrah. Sebab umrah boleh pergi lain. PRU kena tunggu lagi 5 tahun tuan-tuan sekalian. Ni ada orang kita waktu dah diumum dah nak apa nama ni, penamaan calon apa semua, dia pergi umrah tuan-tuan sekalian. Astagfirullahalazim. Dia sangka bahawa umrah tu lebih utama daripada mengundi dalam PRU. Padahal mengundi dalam PRU tu lebih utama daripada pergi umrah tuan-tuan sekalian. Ya, setuju tak? Setuju tak setuju memang itulah tu sekalian. Tak setuju. Kadang-kadang, kalau ustaz saya dah bayar kan boleh tangguh lagi. Bukan mesti pergi. Kena pastikan tuan-tuan sekalian mengundi. Kalau tidak tu lah. Pok-pok tu lah tuan-tuan sekalian lagi menang ya.
Baik, contoh seterusnya, membelanjakan harta bukan pada tempatnya yang utama. Misal kedua ini berlaku terhadap orang-orang kaya. Banyak dari kalangan mereka yang terpedaya. Satu di antaranya ialah mereka yang berhasrat untuk membangun masjid, madrasah, dewan orang ramai ataupun jambatan dan bangunan lain yang boleh dibanggakan orang. Kemudian nama mereka ditulis di dalam sebuah prasasti untuk jadi tatapan orang dan dikenang sepanjang masa, meskipun mereka telah lama meninggal. Dengan melakukan tindakan ini mereka menyangka akan mendapatkan ganjaran dan keampunan dari Allah, walau sebenarnya mereka tertipu dan terpedaya. Mana ada orang dia nak buat macam-macam kebaikan, tapi niatnya apa? Supaya namanya diabadikan. Tolong buat jalan supaya nama jalan tu nama dia. Buat jambatan supaya tercatat di simpulan itu yang wakaf. Buat masjid surau, letak nama dia tu sekalian. Ada yang jenis macam tu sekalian. Tu di Timur Tengah lah. Sini tak ada kan? Tak ada beza. Saya ada tu sekalian, orang telefon tau. Dekat-dekat nak raya 2 tahun lepas. Assalamualaikum Ustaz, saya daripada sekian-sekian Datuk kirim salam, minta Ustaz carikan 10 orang fakir miskin di Bukit Kerayung. Boleh Ustaz? Nanti sekian hari bulan kita akan sampaikanlah. Cuma satu Ustaz, dia kata, ni Datuk tengah cari wartawan. Kalau ada jadi tau, kalau tidak tak. Alamak, itu saya pun tak jadi cari. Kalau saya cari terus kan jadi macam mana? Saya pun tak carilah. Tinggal esok tarikh nak penyampaian tu, sehari sebelum tu dia telefon. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf Ustaz ya, Datuk kata tak jadi, terpaksa batalkan sebab wartawan tengah sibuk nak raya ni. Jadi tak jadilah tu. Maknanya dia nak bagi tadi sebab apa? Sebab dia nak menunjuk-nunjuk tu sudah. Gitu ya. Mana kalau kita tak menunjuk, itu soal lain tu sekian. Mana kita nak bagi, tiba-tiba ada entah macam mana kemalangan ke apa, perkara tu dapat dibatalkan. Itu tak ada apa. Tapi ni memang niat daripada awal dia nak cari wartawan tu sudah. Baik, pertama, mereka mendirikan bangunan tersebut menggunakan wang yang diperoleh dari cara-cara yang salah, seperti merampas, menipu, rasuah dan tindakan zalim yang lainnya. Dengan begitu mereka telah menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala dengan mengumpulkan harta melalui cara yang salah. Mereka telah melakukan tindakan maksiat dan dosa. Perkara yang utama mereka buat ialah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mengembalikan semula harta tersebut kepada pemiliknya, sama ada dalam bentuk asli atau dengan nilaiannya. Apabila pemilik asal telah meninggal, maka kembalikanlah kepada ahli warisnya. Apabila ternyata tidak ada ahli waris, maka harta tersebut mestilah disalurkan kepada maslahah yang paling penting, misalnya diagihkan kepada kaum fakir miskin. Mana kalau ada orang yang dia cuba nak buat kebaikan tapi menggunakan harta yang diharamkan. Contoh ambil rasuah, tipu orang, curi duit orang dalam bank. Sekarang macam-macam tentu sekalian. Ni kita dapat dia hantar email tentu sekalian. Email dia apa? Sila tukar password anda sekarang. Itu jangan tukar tentu sekalian. Saya hari itu tak tahu. Saya pun, wah ini daripada Maybank, aku tukar. Tapi kebetulan nak letak password baru, putus line tentu sekalian. Jadi tak jadilah. Lepas tu orang Maybank telefon, Cik, tadi Cik ada dapat email gini-gini dan Cik cuba tukar password. Lain kali jangan tukar, kata dia. Kami tak pernah hantar email macam tu, kata dia. Itu dia nak tipu. Sebab pagi ni saja dia dah sebut berapa orang kena dah tu. Setiap seorang dicuri 100. Tukar password tu dia boleh curi 100. Tu canggihnya orang sekarang tu sekalian tau. Potong tangan tak macam ni tu sekalian. Itu perlu diperhalusi tu sekalian dalam RU 355. Ini pun masuk mencuri. Tapi macam mana caranya nak buktikan? Macam mana nak kenakan? Kena potong tangan ke? Tak kena potong tangan? Kena 100,000 ke? Tak ada macam tu. Mencuri ni sekarang macam-macam tu sekalian. Sebab tu nombor-nombor akaun ni kita tak boleh main bagi-bagi orang suka hati. Dia boleh tukar tu sekalian. Ada kawan saya, dia business partner 2 orang tu sekalian. Lepas tu adalah dia berniaga dengan orang online apa semua. Patutnya bila dia online, duit masuk, tapi hari-hari makin kurang tu sekalian duit dia. Apa hal lah? Paksa dia tutup akaun tu, buat akaun baru. Dia macam-macam orang boleh buat hari ni tu sekalian. Tu sebab tentang pergi dekat bank tu pun nak masukkan kad tu dia ada tulis, kalau ada melihat apa-apa peranti, hendaklah segera melaporkan. Dia boleh buat sekarang ni macam-macam, pakai online lah apa semua ya. Namun pada kenyataannya mereka tidak melakukan itu kerana cara-cara ini tidak nampak pada pandangan mata orang ramai. Tetapi sebaliknya mereka mempergunakan harta tersebut untuk mendirikan bangunan-bangunan tadi semata-mata kerana ingin mendapat pujian dan sanjungan manusia dengan menuliskan nama mereka pada piagam yang tertampal di bangunan-bangunan itu agar nama mereka sentiasa dikenang oleh orang.
Jadi patutnya bila dia dah ambil rasuah, dia ambil duit yang salah, tidak syar'i ini, dia hendaklah bertaubat pada Allah Ta'ala. Tapi nyatanya tidak. Ya, kalau dia ngaku kat orang ni duit rasuah, orang tak jadi ambil, tak ada letak nama dia. Jadi supaya orang tak tahu, lalu ditampal nama dia tu sekalian. Baik, yang kedua, mereka mendakwa bahawa mereka melakukan perbuatan tersebut kerana ikhlas demi kebaikan dan kemanfaatan bagi orang ramai. Tetapi apabila kita memohon mereka untuk membelanjakan hartanya meskipun hanya 1 dinar saja, kemudian nama mereka tidak ditulis dan dikekalkan, pasti mereka tidak akan mahu menerimanya, walhal Allah Ta'ala mengetahui sama ada nama orang yang menerima itu ditulis namanya dalam piagam ataupun tidak. Apabila mereka memang ikhlas kerana Allah Ta'ala, pasti tidak ingin namanya dihebahkan, apatah lagi ditulis di dalam piagam bangunan tersebut. Mana kalau orang yang ikhlas, dia pun tak mau tulis. Kadang-kadang nak buat resip pun tak payah. Haji, nak resip ke? Tak payah. Ada, itu ikhlas itu sekalian. Tapi ni kadang-kadang sikit pun ada boleh lepas LHDN tak? Tanya lagi tu sekalian. Lepas tak income tax? Tapi tu kadang-kadang pun perlu jugalah kalau yang tu sekalian, pasal tax kita banyak sangat tu sekalian. Pening juga kita dibuatnya. Tapi kalau memang niat kita tu jujur, kita nak bantu, kemudian dapat tu untuk lepas income tax, no problem tu sekalian. Boleh kita minta ya. Satu lagi tu sekalian, penting juga untuk kita membantu rakan-rakan kita di Palestin misalnya tu sekalian. Tadi saya didatangi oleh sahabat daripada Palestin, minta bantuan, dan dia ni memang sekarang ni menghantar dekat-dekat nak Ramadan ni, dia hantar keluar sebahagian daripada pejuang-pejuang Hamas untuk mencari dana tu sekalian. Dana untuk majlis berbuka puasa anak-anak yatim, kemudian orang perempuan yang suami mereka mati syahid, ramai tu sekalian. Sampai dia cakap, ramai ustaz, kata dia, jangan bagi duit je, ambil sekali perempuan-perempuan Palestin tu. Alamak, saya kata saya belum berani. Saya belum berani dengan orang Arab tu sekalian. Orang Melayu okey, Arab ni payah. Minta maaf cakap tu sekalian, ada satu orang, anak dia pun sekarang ada duduk kat Malaysia. Dia Jawa orang Johor. Dia kahwin dengan Arab dekat dengan piramid Giza tu sekalian. Kahwin dengan Arab. Kawan kita tanya, "Wak, kau kahwin karo orang Arab piye, Pak?" Senang aja dia kata, boleh gantung setandan kelapa tu boleh lah, kata dia. Kalau tidak jangan, kata dia. Faham tu? Dia kata boleh gantung satu tanda kelapa tu boleh, kata dia. Kalau tidak jangan. So orang Arab dia lain macam. Tapi dah mati dah wak tu. Tapi anak dia sekarang duduk sini tu sekalian. Kat Malaysia terkenal Arab tu. Jadi tu sekalian, saya tadi diminta insya-Allah kalau boleh saya nak minta pada pihak surau satu hari tu sekalian, nanti bulan depan ke ya, kalau boleh sebelum Ramadan, kita anjurkan satu program iaitu penerangan mengenai isu Palestin tu sekalian. Jadi insya-Allah sahabat saya tu Syekh Khalid Syakik dia akan datang, dia bagi ceramah dengan slide gambar. Kita tengok nanti bagaimana yang berlaku di Palestin terhadap anak-anak fakir miskin, kemudian pejuang-pejuang yang tangannya hilang, kaki hilang tu sekalian. Mereka memerlukan bantuan. Sebab sana dah tak ada apa dah tu sekalian. Tak ada, dia nak makan apa, semua tu sekalian makanan masuk ikut bawah tu sekalian. Dan sekarang ni nak masuk pula tu sekalian, dahsyat. Ini kawan saya baru ni masuk sampai Mesir, halau kena balik sini balik semula, tak boleh. Dia minta tu sekalian, berapa ribu boleh bayar. Tu di kedutaan sini pun dah minta, yang sana pun minta lagi, sebab dia nak balik Gaza, pintu satu-satunya terbuka mesti melalui Mesir saja tu sekalian, lalu Rafah, tak ada tempat lain lagi. Kalau dia masuk ikut Jordan, dia pergi ke tebing barat, dia tak boleh sampai ke Gaza. Jadi dia kena masuk sini. Tapi itulah polis-polis Mesir dia jahat tu sekalian. Dia minta, kadang-kadang orang bawa satu beg dia rampas semua tu sekalian. Kecuali yang pandai-pandai dia datang tu, kata dia, kita orang terpaksa juga, kata dia. Kadang-kadang kita masuk dalam sampul $200, salam dah. Itu boleh lepas. Kadang-kadang aku susah hati, kata dia, sebab aku pun baca, kata dia, Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar, memberi rasuah dan menerima rasuah masuk neraka. Tapi ustaz bayang duit $100,000 di belakang, kalau dirampas semua, bagaimana anak-anak yatim yang di dalam, bagaimana dengan ibu-ibu tunggal yang tak ada makanan, bagaimana pejuang-pejuang yang putus kaki, putus tangan tu, mereka tak ada makanan, tak ada apa. Terpaksa juga, dia kata, saya ulur juga, kata dia, biarlah saya hilang $200, tetapi saya dapat selamatkan $100,000. Ni polis Mesir ni memang jahat tu sekalian. Saya tahulah, saya nak balik tu, tiap kali nak balik mesti dikenakannya tu dekat airport tu sekalian. Dekat airport tu, timbang barang tu sekalian. Tu tahu tak, kalau timbang barang, kita dah ada barang kita ni tak sampai 20 kilo. Tapi nanti tuan-tuan timbang, kadang-kadang naik sampai 30 kilo. Kita pun pelik apa hal. Rupa kaki dia letak tu sekalian. Kaki dia letak. Jadi 30 kilo. Kita kaki tu kaki. Ni termasuk letak.
Lepas tu dia minta bayar tu sekalian. Aduh, letih sekalian. Alah, dekat Madinah pun sama tu sekalian. Kat Madinah tu, timbang-timbang orang pergi umrah ni kalau ikut balik, tak boleh balik tu sekalian. Sebab dia begitu 20 kilo. Orang umrah balik ada 20 kilo tu sekalian. Mana? 30, 40, 50 kilo tu sekalian. Tapi masa baris tu ada baris seorang-seorang. Mana ada? Dia punya mutawif je. Korang tunggu belakang semua ya. Selesai ke depan. Itu saya saja je pergi depan dengan mutawif tu sekalian. Sembang. Alah, kau letak je sampul tu, selesai semua kata dia. Mutawif tu letak kan? Kita tunggu. Tak payah tunggu. Selesai semua. Selesai tu sekalian. Saya berapa puluh orang tu sekalian. Masuk semua timbang semua. Walaupun lebih kilo, tak ada masalah. Perangai Arab sama kat mana-mana. Jordan ke macam tu juga tu sekalian. Jordan kalau dia nampak kita barang banyak lagi bagus, lagi dipanggil dulu dengan dia. Sembang. Then jawab safar, minta pasport. Kita pun bagi pasport. Tak ada apa-apa ke kata dia. Tak ada apa-apa ke? Aduh, aku pedih. Tak ada apa-apa ke? Saya kata nak apa? Bagilah, dia kata duduk kopi ke, minum ke. Kadang yang baik-baik saya boleh lah bagi. Kat Mesir tu tuan-tuan bagi RM5 pun okey juga kadang-kadang. Tapi kadang-kadang dia, RM5 kata dia. Kau kira lah ke berapa orang ni kata dia. Dia minta lagi. Memang perangai Arab tu macam tu sekalian. Ni lagi kawan-kawan kita Palestin ni sekarang menghadapi masalah sekalian. Dia dua je jalan tu sekalian. Sama ada dia masuk ikut terowong, ataupun dia bagi rasuah pada pegawai tu untuk bagi lepah dia tu sekalian. Tapi terowong tu bukan dekat tu sekalian. Terowong tu sampai berpuluh kilometer tu sekalian, jalan kaki. Itu yang lembu kambing bermahal. Dia tunjuk saya tadi tu sekalian, satu hidangan untuk buka puasa, satu pinggan dengan ayam, itu harganya RM55 tu sekalian untuk satu orang buka puasa. Dia kata, Ustaz pernah pergi negara Arab mana tu? Saya kata banyak. Mesir, Jordan. Ini harga Jordan tu dia. Harga di Palestin tu harga Jordan. Pasal apa? Ayam tu dia kata sumbernya hanya Israel je boleh bagi kita. Tak ada. Nak ambil ayam kat mana tu sekalian? Tak ada tempat nak masuk. Semua Israel yang bagi dia. Israel pau dia tinggi tu sekalian. Itu sebab korban satu ekor kambing sampai berapa ribu harga dia tu sekalian. Lembu pun satu bahagian 1,000 kan Palestin. Sebab dia bawa lembu kambing lalu terowong tu sekalian. Jalan kaki, kesian. Jadi insya-Allah tu sekalian saya minta kalau boleh lah JK boleh mesyuarat bagi satu hari untuk kita bagi penerangan, dan tuan-tuan masing-masing bawa duit untuk sumbang kepada mereka tu sekalian untuk bantu anak-anak. Dia tadi tunjukkan gambar kita tu sekalian bagaimana hari ini tu sekalian mereka nak teruskan perjuangan, mereka tak perlukan orang luar. Tapi anak-anak mereka tu sekalian, bila bapaknya meninggal, emaknya mati syahid, mereka akan ambil alih untuk menjaga anak-anak ni sekalian. Ada satu orang tadi disebut siapa nama tadi ya? Syekh tu. Syekh ni tu sekalian kahwin 4. Anak dia ada 21 ke. Rumah dia 4 tingkat. Dibom dengan apa nama ni? Dengan Israel mati semua tu sekalian. 4 bini dengan dia mati, dengan anak-anak 21 orang mati. Macam tu berlaku sekalian. Masjid-masjid tu yang kawan-kawan kita pergi sana buat, dibom habis tu sekalian, jatuh lagi. Ini sekarang kita cuba bantu sikit-sikit lah tu sekalian melalui MAPIM, melalui Aman Palestin, banyaklah untuk kita nak hantar duit ke sana, bantu untuk buka puasa tu sekalian dan juga sahur ya. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah gambar-gambar dia tunjukkan ya. Nanti kalau ada keizinan, insya-Allah kita akan buat program ni untuk memberi ruang kepada para penginfak membantu fakir miskin di Palestin. Dan memang menjadi kewajipan kita untuk membantu orang Palestin, sebab bumi Palestin itu adalah milik semua umat Islam, bukan milik Arab Palestin itu sekalian. Ia diwakafkan untuk umat Islam dan kita bertanggungjawab. Kita nak pergi sana berperang tak boleh. Sekurang-kurangnya kita membantu mereka dengan harta kita. Atas sebab apa? Mereka berjuang bagi pihak kita itu sekalian, bagi pihak Islam. Mereka mempertahankan kota suci Al-Aqsa atas nama Islam. Itu sebenarnya tugas kita semua, tapi kita tak mampu untuk pergi. Mereka yang buat kerja kita. Jadi kita tolong hantar bantuan untuk mereka itu sekalian. InsyaAllah ya, nanti cuba dimesyuaratkan. Bagi saya satu tarikh, kita akan bawa Syekh Khalid dan teman-teman. Dan insyaAllah tentu sekalian nanti di bulan Ramadan pun saya minta dengan dia kalau boleh bawa beberapa orang pelajar yang muda-muda yang bagus bacaan Quran untuk jadi imam. Jadi kita akan bawa contohnya malam ni jadi imam tarawih kat sini dan dia akan bagi tazkirah. Esok malam dia pindah masjid lain pula. Sebab apa? Nak kumpul dana sebanyaknya tentu sekalian untuk membantu mereka belajar, makan, beli senjata dan seumpamanya di sana ya. Jadi macam biasa tentu sekalian kat belakang tu ada tabung dan di belakang tu ada jualan-jualan amal untuk membantu ma'atafiz kita. Ya, dan insya-Allah tentu sekalian pada awal
Mei 11, 12, 13, 14 kami ada buat rombongan sambil belajar ke Jawa Barat, tuan-tuan sekalian. Ada 5 pondok pesantren kita akan pergi, dan di sana kita ada program-program khas, termasuklah Syekh daripada Palestin kita akan bawa sana, tuan-tuan sekalian. Kalau ada siapa-siapa yang berhajat untuk pergi jalan-jalan sekali-sekali, tuan-tuan sekalian, ke pondok-pondok pesantren, nanti boleh hubungi saya insya-Allah ya. Kos dia lebih kurang 1,500 je, tuan-tuan sekalian, all in semua sekali. Kita akan turun di Bandung. Kemudian di Bandung turun, kita akan pergi ke Sigma Kreatif untuk motivasi tentang Al-Quran dan juga kilang cetak Quran. Petang tu kita akan pergi ke Darut Tauhid, tempat Agim, kita tidur sana. Malam tu dia akan buat qiyamul lail apa semua. Esok pagi-pagi kita akan bertolak ke Sukabumi. Sukabumi kita pergi Ponpes Kaligrafi. Ada satu pondok pesantren yang hanya mengajar kaligrafi itu sekalian. Banyak cantik-cantiklah kaligrafi dia. Lepas daripada itu kita terus pergi ke Bogor, Yayasan Birrul Walidaini, satu pondok pesantren juga. Kemudian pergi ke Jonggol Farm. Jonggol Farm ni juga dikenali sebagai kebun Al-Quran. Dia menanam pokok-pokok yang disebut namanya dalam Al-Quran, tamar, tin, zaitun ya. Dan sekarang ni dia tengah buka peluang kepada siapa yang nak invest, tuan-tuan sekalian. Dia nak buka ladang tamar lebih kurang 100 ekar, tuan-tuan sekalian, 100-150 ekar. Dan memang tamar boleh berbuah sekarang kat tempat kita, tuan-tuan sekalian. Di mana ni, di Thailand misalnya, memang banyak sangat pokok-pokok tamar yang berbuah. Kemudian kita akan terus pergi ke Banten. Kita singgah di Ponpes Turus, Pandeglang, Banten. Dan esoknya baru hari yang keempat kita pergi ke Jakarta untuk shopping. Terus kita balik sini, tuan-tuan. Jadi 4 hari 3 malam ya. Siapa yang berminat boleh hubungi kita insya-Allah. Saya pun ada bawa kulit, tuan-tuan sekalian ya. Kulit, tahu kulit lembu yang dulu kita collect masa raya haji, tuan-tuan sekalian. Kita dah proses. Kalau tuan-tuan ada yang minat mungkin nak masak sup ke, masak sambal ke, sambal tahun ke, ada kita bawa kat belakang. Nanti orang tanya pula, ustaz ni collect kulit banyak-banyak daripada dulu tak pernah nampak pun apa hasilnya. Hasilnya dekat belakang kita bawa, tuan-tuan. Dan duit jualan itu masuk dalam tabung untuk bantu mak tahfiz kita insya-Allah ya. Jadi itu jelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan maksuma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma ya Allah, Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba-hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Permudahkan segala urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikan perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Kau rahmati dan Kau berkahi ya Allah. Jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau ampuni kami daripada segala salah dan silap kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan agar dapat kami melakukan ibadah dengan sempurna ya Allah. Berikanlah kami kelapangan masa agar dapat kami meningkatkan amal takwa kami kepadamu ya Allah. Berikan kami sumber rezeki yang halal lagi barakah ya Allah, agar dapat kami sama-sama menyumbang infak di jalan-Mu ya Allah, membayar zakat, membantu asnaf yang sangat memerlukan ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah seluruh jamaah yang hadir pada malam ini ya Allah. Rahmatilah taman perumahan tempat kami tinggal ini ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kami dalam kehidupan sehari-harian ya Allah, sehingga Kau pertemukan kepada kami dengan bulan Ramadan yang bakal menjelma lebih kurang 2 bulan yang akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kami berbanding yang telah lalu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu meningkatkan amal takwa kami di bulan Ramadan kelak ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.